Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah binti Nur Muazzam, memegang nombor matrik AB170020, akan menerangkan tentang perincian maklumat. Baiklah, dalam perincian maklumat ini terdapat tujuan program, objektif program, senarai aktiviti dan perancangan kontingensi. Baiklah, mari kita tengok tujuan program. Tujuan program ini adalah untuk membantu para pelajar sekolah rendah untuk mendapat pengetahuan baru dalam teknologi. Dalam aktiviti ini, setiap pelajar akan diberi penerangan yang jelas untuk membantu mereka dalam pengetahuan Microsoft Office. Okey. Tentang objektif program pula. Okey, antara objektif program Cerdas Minda Hebat Belajar ini adalah yang kami ingin sampaikan kepada para pelajar sekolah rendah adalah yang pertama, menerangkan tentang apa itu Microsoft kepada semua pelajar dengan baik. Kedua, menyampaikan ilmu kepada semua pelajar tentang cara penggunaan Microsoft Word, Microsoft Excel dan juga Microsoft PowerPoint. Yang ketiga pula, memastikan semua pelajar dapat mengetahui tentang Microsoft Word dengan jelas dan baik. Okey, senarai aktiviti pula. Dalam senarai aktiviti terdapat sesi ice breaking, LDK pertama, LDK kedua dan LDK ketiga. Jom kita tengok sesi ice breaking. Okey. Dalam aktiviti ini, pelajar dikehendaki untuk mencari kumpulan yang mempunyai ciri-ciri sama dengan mereka dan cuba untuk membentuk satu kumpulan. Setiap kali penjagaan kumpulan berlaku, pelajar dikehendaki mengingati ciri-ciri yang sama tersebut. Tujuan aktiviti ice breaking ini dilakukan adalah untuk mereka rasa selesa dan cuba untuk tarik minat mereka untuk kita sebagai pengajar mereka supaya mereka tak rasa kekok. Okey. LDK pertama iaitu taklimat pengetahuan Microsoft Office. Okey. Dalam LDK 1, pelajar akan diberikan pengetahuan am tentang penggunaan Microsoft Office dulu. Okey, pertama kalinya kita akan tanya dulu mereka tahu ke tak apa itu Microsoft. Kita akan cuba tanya mereka. Okey, seterusnya mereka akan diarahkan untuk duduk dalam satu dewan dan mendengar sedikit taklimat. Okey, kita ada plan kita macam mana kita nak tarik minat pelajar sekolah rendah tu untuk dengar taklimat, sebab selalunya taklimat ni pelajar sekolah menengah pun kurang nak dengar sebab mereka rasa sekadar taklimat dan agak membosankan. Jadi kita akan buatkan aktiviti taklimat tu lebih ceria. Okey. Dalam taklimat tu kita akan terangkan apa itu Microsoft Word, apa itu Microsoft Excel, apa itu Microsoft PowerPoint dan juga cara penggunaannya. Baiklah, dalam LDK 2 pula, aktiviti minda hebat. Okey, apa itu aktiviti minda hebat? Okey, dalam aktiviti ini, setiap pelajar akan dibahagikan dalam beberapa kumpulan. Setiap kumpulan akan mempunyai 3 ataupun 4 kumpulan pelajar. Mereka akan diberikan satu arahan berpandukan apa yang mereka dengar daripada LDK 1 sebentar tadi. Mereka juga akan diberikan masa untuk melakukan aktiviti tersebut. Contoh-contoh arahan yang akan kami beri, mengubah jenis font dalam Microsoft Word, masukkan nombor dalam kolom Excel dan cuba gerakkan slide dalam PowerPoint. Jadi benda ni sebagai asas kepada mereka tahu bagaimana nak guna Microsoft tersebut.
Okey. Dalam DK2 ni juga, mereka akan diuji daya ingatan mereka semasa DK1 sebentar tadi. Yang oleh itu, mereka akan diajar sehingga mereka dapat menyelesaikan task yang diberikan oleh kami. Baiklah, dalam DK3 pula diberi nama Siapa Hebat. Okey, dalam aktiviti ini mereka akan diberikan satu rangka ayat kepada setiap kumpulan. Para pelajar akan diuji tahap kepatasan mereka untuk menulis satu rangka ayat. Seterusnya, 5 kumpulan yang berjaya untuk menghabiskan 5 rangka ayat akan diberikan hadiah. Oleh itu, setiap facilitator akan memantau dengan teliti kumpulan-kumpulan manakah yang dapat menyelesaikan task yang diberikan. Jadi Fesi-Fesi akan lihat bagaimana mereka nak menyelesaikan arahan yang diberi tanpa meninggalkan satu abjad pun, dan kekemasan mereka semasa menyelesaikan task itu, semangat berpasukan, kerjasama dan semua. Okey, itu daripada saya. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Syahida. Saya akan menerangkan tentang perancangan kontingensi kumpulan kami. Okey, sebelum itu, apakah itu sebenarnya perancangan kontingensi? Okey, ia adalah satu rancangan yang kita rancang sekiranya ada sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku ketika kita hendak buat khidmat masyarakat tersebut. Okey, contohnya bilik komputer kami blackout ke, ataupun alatan-alatan dia tidak cukup baik ke untuk digunakan. Jadinya kita buat aktiviti tambahan dan perancangan tambahan yang lain. Okey, kami telah menyediakan 2 rancangan, iaitu yang pertama adalah Mana Dia. Okey, Mana Dia ni adalah satu aktiviti yang kita berikan puzzle kepada kumpulan-kumpulan. Okey, untuk mereka siapkan puzzle tersebut, mereka kena harungi 4 checkpoint yang kami sediakan. Okey, kiranya untuk dapatkan serpihan-serpihan puzzle yang lain, kena lalu checkpoint 1, kemudian checkpoint 2, checkpoint 3 dan checkpoint 4. Okey, so jadi dekat sini kami memang akan lihat sejauh manakah tahap kerjasama mereka satu kumpulan demi nak menyiapkan puzzle tersebut. Okey, yang kedua adalah Kami Juara. Okey, dalam Kami Juara ni kami akan sediakan sehelai kertas mahjong dan beberapa marker pen. Okey, kami nak mereka untuk melakarkan dan membina satu bendera untuk represent kumpulan mereka. Okey, so kami akan nilai tahap kreativiti mereka dekat situ. So bila mereka semua dah siap melakar bendera, so mereka akan present lah kepada kami dan kepada rakan-rakan yang lain. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syahira binti Masleh. Saya ingin menunjukkan storyboard program kami, iaitu program Cerdas Minda IT. Storyboard adalah gambaran di mana gambar-gambar berurutan yang membuat satu alur cerita program kami. Gambaran pertama iaitu bahagian 1 menunjukkan pergerakan pelajar UTHM ke Sekolah Kebangsaan Pintas Raya, di mana sebelum pergerakan pelajar UTHM haruslah berkumpul di tempat disediakan serta sebar sedikit taklimat sebelum bergerak. Gambaran kedua iaitu bahagian 2 menunjukkan berlangsungnya program Cerdas Minda IT. Sebelum program ini dilangsungkan, ketika sampai ke sekolah, pelajar UTHM membuat persediaan peralatan untuk program. Manakala gambaran ketiga iaitu bahagian 3 menunjukkan pelajar dibahagikan kumpulan. Sebelum dibahagikan kumpulan, akan ada penerangan program kepada pelajar sekolah dan pelajar sekolah diarahkan berkumpul dan barulah dibahagikan beberapa kumpulan. Bahagian 4 menunjukkan berlangsungnya aktiviti pertama program kami iaitu cara penggunaan Microsoft Word, di mana pelajar ditempatkan makmal komputer dan pelajar sekolah diminta duduk mengikut kumpulan
dan berlangsungnya penerangan Microsoft Word. Seterusnya, bahagian 5 menunjukkan aktiviti kedua program kami iaitu penggunaan PowerPoint di mana akan berlangsungnya penerangan PowerPoint kepada pelajar Sekolah Kebangsaan Pintas Raya. Serta bahagian 6 menunjukkan aktiviti ketiga yang merupakan aktiviti terakhir program kami iaitu penggunaan Excel di mana akan berlangsungnya penerangan Excel dan terakhir adalah sesi soal jawab bersama pelajar. Bahagian 7 menunjukkan makanan dan minuman petang kepada pelajar di mana sebelum pengambilan makan dan minum petang, pelajar Sekolah Kebangsaan Pintas Raya berkumpul di kantin sekolah. Bahagian 8 menunjukkan gambaran majlis penutupan di mana pihak sekolah dan pelajar sekolah berkumpul di dewan dan berlangsungnya majlis penutupan. Bahagian 9 menunjukkan sesi bergambar di mana pihak sekolah dan pelajar sekolah berkumpul bersama pelajar UTHM untuk sesi bergambar sebagai kenangan. Bahagian 10 adalah gambaran terakhir di mana pelajar UTHM bergerak pulang, di mana sebelum itu pelajar UTHM berkumpul di tempat yang disediakan dan barulah pergerakan pelajar UTHM balik ke UTHM. Maka, tujuan dari storyboard ini sebagai panduan bagi orang-orang yang terlibat dalam program ini dan sebagai alat untuk mengkomunikasi idea keseluruhan program serta menjelaskan tentang alur sesebuah cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nadia binti Muhammad Noor. Saya akan menerangkan tentang ahli jawatan kuasa pelaksana dan minit mesyuarat bagi kumpulan kami. Di sini adalah senarai nama bagi ahli jawatan kuasa pelaksana. Ada 5 jawatan kuasa yang dipegang oleh kumpulan kami. Yang pertama adalah pengarah program yang diberi oleh Nurul Hidayah binti Nur Mahazan. Yang kedua adalah timbalan pengarah program iaitu Nurul Fardiana binti Muhammad Fauzi. Yang ketiga adalah setiausaha program yang diberi oleh Nurul Syahira binti Masleh. Yang keempat adalah timbalan setiausaha program yang diberi oleh Nurul Syahidah binti Nordin. Dan yang terakhir adalah bendahari program iaitu Nurul Nadia binti Muhammad Noor. Untuk minit mesyuarat kali pertama yang bertarikh 15 hari bulan 4 2020 pada hari Rabu masa pada pukul 6.30 petang hingga 7 petang di tempat B7 BK1. Kehadiran 65 peserta daripada Seksyen 1. Dua perkara yang kami berbincang iaitu yang pertama, ucapan daripada wakil kelas iaitu Muhammad Syakir bin Muhammad Nur Syam dengan menerangkan dengan lebih jelas tentang tugasan projek dan mengetuai perlatikan ahli jawatan kuasa bagi program khidmat masyarakat mengikut program masing-masing. Beliau memberitahu tugasan ini digabungkan dengan 2 seksyen iaitu 65 orang peserta daripada Seksyen 1 dan 65 orang peserta daripada Seksyen 2. Yang kedua adalah perlatikan ahli jawatan kuasa. Berlakunya pembentukan ahli jawatan kuasa dan latikan seorang setiausaha dan penolong setiausaha yang bertugas untuk mencatat setiap minit mesyuarat apabila mesyuarat diadakan. Antara jawatan kuasa yang dilatih adalah AJK Protokol, AJK Teknikal, AJK Multimedia dan Publicity, AJK Pengakutan, AJK Hadiah dan Cenderahati, AJK Makanan, AJK Dana dan Sumbangan serta AJK Tugas-Tugas Khas. Untuk minit mesyuarat kali kedua pula yang bertarikh 13 Februari 2020 pada hari Rabu masa pada pukul 2.30 petang hingga 4.30 petang. Tempat di Pejabat Dr. Wan Hanin Nadrah binti Wan Muda. Kehadiran 4 orang pelajar dan 1 pensyarah.
4 orang pelajar iaitu Nurul Hidayah binti Nur Mahazan sebagai pengarah program. Yang kedua, Nurul Fardianah binti Muhammad Fauzi sebagai timbalan pengarah program. Ketiga, Nurul Syahirah binti Maslih sebagai setiausaha program. Dan yang terakhir adalah Nurul Syahidah binti Nordin sebagai timbalan setiausaha. 4 perkara yang telah dibincangkan pada minit mesyuarat kali kedua. Yang pertama adalah ucapan penyelaras program. Ucapan daripada penyelaras program iaitu Dr. Wan Hanin Nadrah binti Wan Muda. Beliau menjelaskan tempat, masa, aktiviti program, sumbangan dan kertas kerja bagi program khidmat masyarakat untuk khusus BBD 30502 Sosiologi Pendidikan Seksyen 1. Ucapan pengarah program iaitu Nurul Hidayah binti Nur Mahazan. Beliau menjelaskan berkenaan program setelah dibincangkan bersama Cikgu Khairul selaku guru di Sekolah Kebahasaan Pintas Raya dengan lebih terperinci. Perkara-perkara berbangkit iaitu memberi cadangan tempat, masa dan tarikh pelaksanaan program. Tempat yang kami cadangkan ialah Sekolah Kebahasaan Pintas Raya pada masa 8 pagi hingga 5 petang yang bertarikh pada 28 Jun 2020 pada hari Ahad. Kami memberi cadangan aktiviti program iaitu ice breaking seperti permainan puzzle bertajuk Mana Dia dan melukis logo kumpulan bertajuk Kami Juara. Kami memaklumkan Seksyen 1 dan Seksyen 2 bercadang untuk mengenakan yuran sebanyak RM10 kepada semua peserta bagi menyediakan peralatan yang digunakan dan menyediakan makanan. Penyelaras program juga telah meminta untuk menambah aktiviti mengikut bidang iaitu membuat pembelajaran menggunakan Microsoft Office seperti Word dan Excel. Hal-hal lain yang berbaki iaitu jumlah jam yang digunakan untuk menjayakan program ini. Penyelaras program telah memaklumkan jumlah jam yang diperlukan adalah 20 jam, termasuk mesyuarat yang diadakan bersama penyelaras program dan juga program yang akan dilaksanakan di sekolah. Cadangan dan kami juga membuat cadangan dalam membuat baju. Pengarah program memaklumkan Seksyen 1 dan Seksyen 2 bercadang untuk membuat baju bagi melaksanakan program khidmat masyarakat ini yang berharga RM10 bagi setiap pelajar. Yang terakhir adalah minit mesyuarat kali ketiga yang bertarikh 10/6/2020 hari Rabu pada masa 11 pagi hingga 12.30 petang. Tempat di Pejabat Dr. Wan Hanim Nadrah binti Wan Muda. Kehadiran 4 pelajar dan 1 pesyarah. Kehadiran 4 pelajar iaitu Nurul Hidayah binti Nur Mahazan sebagai pengarah. Yang kedua, Nurul Fardianah binti Muhammad Fauzi sebagai timbalan pengarah. Ketiga adalah Nurul Syahirah binti Maslih sebagai setiausaha. Dan yang terakhir adalah Nurul Syahidah binti Nordin sebagai timbalan setiausaha. 3 perkara untuk minit mesyuarat kali ketiga iaitu yang pertama, ucapan penyelaras program. Ucapan daripada penyelaras program iaitu Dr. Wan Hanin Nadrah binti Wan Muda. Beliau menyemak pembentangan kertas kerja program khidmat masyarakat. Yang kedua adalah perkara berbangkit iaitu yang pertama adalah memberi komen tentang penambahan isi pada penyataan masalah dalam kertas kerja. Yang kedua, penyelaras program meminta menambah baikkan penyataan yang lebih spesifik berkenaan implikasi sekiranya kertas kerja tidak diluluskan. Yang ketiga adalah meminta untuk mempelbagaikan aktiviti pada bahagian atur cara program atas sebab bilangan pelajar yang ramai terlibat program ini. Dan yang keempat adalah meminta untuk memperkemaskan lagi penyataan bagi bahagian kewangan. Hal-hal lain seperti tarikh pembentangan kertas kerja seterusnya pada 17/6/2020. Penyelaras program telah memaklumkan tarikh bagi untuk pembentangan setelah membaiki kertas kerja yang telah dikomen adalah pada hari Rabu iaitu 17/6 pada 11 petang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fardiana binti Muhammad Fauzi, AB 17010. Pada hari ini saya akan membentangkan pada bahagian perancangan aktiviti khidmat masyarakat. Bagi melaksanakan aktiviti khidmat masyarakat, sebuah program telah diadakan atau dipilih oleh kumpulan kami, iaitu program Cergas Minda IT. Tempat yang dipilih bagi mengadakan program ini ialah SK Pintas Raya. Program ini melibatkan sekumpulan pelajar SK Pintas Raya dan dikelolakan oleh pelajar Sosiologi Pendidikan dari Seksyen 1. Program ini diadakan selama sehari dari pukul 7 pagi hingga 6.30 petang. Beberapa aktiviti dilakukan berdasarkan program Cergas Minda IT ini. Program ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar SK Pintas Raya mengenai asas penggunaan Microsoft Office. Antara yang dipertengahkan adalah seperti penggunaan Word, PowerPoint dan Excel. Sesi perkongsian ilmu Microsoft Office ini terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian pertama, asas penggunaan Microsoft Word atau aktiviti 1. Bahagian kedua, asas penggunaan PowerPoint atau aktiviti 2. Bahagian ketiga, asas penggunaan Excel atau aktiviti 3. Ketiga-tiga aktiviti ini disertai dengan modul yang disediakan oleh pelajar Sosiologi Pendidikan dan melibatkan penggunaan komputer di sekolah berkenaan. Modul itu juga membantu dalam menjadikan aktiviti yang dijalankan lebih berkesan. Pelajar SK Pintas Raya juga didedahkan dengan cara penulisan surat rasmi yang betul, membuat slide presentation yang kreatif dan dapat melakukan pengiraan cepat dengan menggunakan Excel. Menerusi program Cergas Minda IT yang dijalankan, terdapat beberapa kebaikan atau manfaat yang diperoleh daripada program tersebut. Antaranya seperti pelajar SK Pintas Raya memahami akan asas penggunaan Microsoft Office. Di samping itu, program yang dijalankan dapat mengasah atau mencukil cara berfikir secara kritis dan kreatif dalam menggunakan Microsoft Office itu. Seterusnya, aktiviti yang dijalankan juga dapat meningkatkan minat pelajar menerokai akan teknologi maklumat itu. Antara manfaat yang diperolehi oleh pelajar Sosiologi Pendidikan berdasarkan aktiviti yang dijalankan ialah pelajar Sosiologi Pendidikan dapat meningkatkan kemahiran pedagogi yang perlu digunakan dalam menguruskan sesebuah kelas. Seterusnya, mereka juga mendapat pengalaman berkhidmat dalam komuniti masyarakat, khususnya di sekolah. Pelajar Sosiologi Pendidikan juga dapat berkongsi ilmu dengan masyarakat, khususnya dalam bidang teknologi maklumat. Beberapa kelemahan yang dikenal pasti sepanjang program Cergas Minda IT berlangsung di sekolah tersebut. Antara kelemahan yang dikenal pasti ialah kemudahan peralatan komputer yang terhad. Disebabkan masalah ini, terdapat sebilangan pelajar yang perlu berkongsi dengan pelajar yang lain. Selain itu, kekangan masa dalam memberikan pendedahan kepada pelajar. Hal ini demikian
masa yang tidak mencukupi dalam memberikan pendedahan secara terperinci terhadap fungsi-fungsi yang terdapat dalam setiap Microsoft Office. Seterusnya, terdapat juga pelajar yang kurang menunjukkan perhatian berkemungkinan daripada faktor komputer yang tidak mencukupi. Antara penambahbaikan yang boleh dilakukan bagi mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut adalah seperti menggalakkan pelajar yang mempunyai komputer riba tersendiri untuk membawanya bagi kegunaan aktiviti yang disediakan. Selain itu, penambahan masa bagi melakukan program tersebut, contohnya selama 2 hari. Hal ini demikian kerana penambahan masa dapat membuatkan sesebuah aktiviti dapat dilakukan secara terperinci bagi memudahkan pelajar SK Pintas Raya dapat memahami setiap fungsi yang terdapat dalam Microsoft Office itu. Seterusnya, melakukan aktiviti selingan seperti regangan atau aktiviti lain yang boleh mengekalkan fokus pelajar itu sendiri.